من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. Maksudnya, siapakah yang mahu memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, yakni menafkahkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak, dan Allah menyempitkan dan melapangkan, yakni rezeki, dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Surah Al-Baqarah ayat 245. Nama saya Nur Adam bin Mak Zainal, DDI 2308. Nama saya Sakinah binti Osman, DDI 2317. Nama Muhammad Khairul Irfan bin Khairul Suhaimi, DDI 2346. Nama saya Nur Ain Syahirah binti Rahana, DDI 2362. Keadaan ekonomi Islam di Malaysia semakin hari semakin mendapat perhatian yang semakin serius di kalangan masyarakat. Institusi-institusi kewangan yang berasaskan pada prinsip syariah telah ditubuhkan. Institusi berbentuk bank umum ataupun institusi kewangan bukan bank, iaitu insurans syariah, penggadaian syariah dan Baitumal. Malah semua institusi ini telah menawarkan pelbagai jenis produknya antara seperti Al-Qard, yakni hutang bagi menarik lebih ramai pelanggannya. Hutang dalam bahasa Arab disebut sebagai qard yang membawa maksud dari segi bahasa memotong hak pemilik terhadap barangan tersebut ataupun suatu barangan yang diberikan kepada seseorang sebagai hutang. Manakala dari segi istilah fuqaha pula, qard ialah pemilikan sedikit daripada harta kepada orang lain dengan syarat dia akan memulangkannya tanpa sebarang penambahan. Definisi secara umum pula, pinjaman wang yang diberikan kepada peminjam ataupun dikenali sebagai muqtarid yang bermaksud yang memerlukan. Penerima pinjamannya diwajibkan mengembalikannya, ataupun al-qard ini boleh dikatakan sebagai kontrak hutang ataupun pinjaman ihsan. Dengan kata lain, ianya merupakan pinjaman ikhlas ataupun pinjaman yang tidak melibatkan faedah ataupun syarat tambahan pada saat pengembalian pinjaman. Peminjam perlu membayar balik hutangnya dengan kadar jumlah pinjaman sebenar sahaja. Walau bagaimanapun, peminjam boleh membayar lebih mengikut budi bicaranya, iaitu dengan membayar balik tambahan wang yang lebih banyak daripada wang yang dipinjamnya sebagai tanda berterima kasih. Pinjaman jenis ini tidak dikira melanggar syariat kerana tiada perjanjian untuk membayar lebih ataupun riba. Sebagai contohnya, pemberi pinjaman meminjamkan RM2,000 kepada peminjam berdasarkan kontrak qard. Peminjam wajib memulangkan RM2,000 tersebut kepada pemberi pinjaman mengikut yang telah dipersetujui. Pada pandangan ulama tentang al-qard ini, mereka menerima sistem ini dan tiada seseorang pun yang menentangnya. Hal ini kerana tabiat manusia yang sesetengah tidak boleh hidup tanpa pertolongan dan juga bantuan dari saudaranya. Dalil Al-Quran yang bermaksud siapakah orangnya yang mahu memberikan pinjaman kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai peminjam yang baik, yang ikhlas supaya Allah melipat gandakan balasannya dengan berganda-ganda banyaknya. Surah Al-Baqarah ayat 245. Juga berdasarkan sebuah riwayat, Allah akan membantu seorang hamba selama mana hamba itu membantu saudaranya. Seterusnya, kita beralih kepada jenis-jenis Al-Qard. Yang pertama, kad dalam skim pinjaman atau boleh dikenali dalam bentuk pembiayaan. Ia juga mengharamkan sebarang bentuk pinjaman yang mempunyai faedah, sebarang tambahan nilai atau lebihan daripada jumlah pinjaman yang asal juga dianggap riba. Secara umumnya, perkataan kad Al-Hasan bermaksud pinjaman yang baik dan ia merupakan manifestasi keprihatinan seseorang untuk melakukan kebajikan khususnya dalam aspek kewangan. Oleh itu,
Peminjam hanya perlu membayar jumlah wang yang dipinjam sahaja tanpa dikenakan faedah. Selain itu, agensi yang turut menawarkan skim pinjaman ialah Amanah Ikhtiar Malaysia dan beberapa koperasi Islam. Institusi kewangan dan koperasi di Malaysia turut menawarkan penawaran untuk menunaikan haji atau umrah. Erti kata lainnya, keputusan Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan telah memutuskan bahawa seseorang diharuskan berhutang bagi menunaikan haji atau umrah jika seseorang tersebut yakin mampu membayar balik hutang tersebut. Yang kedua, kad dalam gadaian Islam atau dikenali sebagai Al-Rahnu. Skim Al-Rahnu merupakan transaksi pemberian kemudahan pinjaman wang di mana seseorang penggadai tersebut meletakkan barang gadaian yang bernilai seperti emas kepada pemegang gadaian sebagai cagaran terhadap pinjaman yang dibuat. Jumlah pinjaman adalah berdasarkan kepada nilai emas semasa dan bergantung kepada peratusan had pinjaman. Biasanya, jumlah pinjaman adalah sekitar 50% hingga 75% daripada harga barang gadaian mengikut nilai emas semasa. Ia juga tidak dikenakan sebarang kadar faedah. Seterusnya, bagi menampung kos pengurusan, pemegang barang gadaian juga dibenarkan mengenakan caj upah simpan pada kadar yang rendah. Apabila cukup tempoh matang, penggadai mestilah mengambil barang gadaian dan membayar jumlah pinjaman serta kos upah simpan. Sekiranya tamat tempoh matang, pemegang barang gadaian berhak menjual barang gadaian melalui proses lelongan. Pemegang pajak gadai dibenarkan mengambil jumlah wang yang dipinjam dan kos upah simpan daripada hasil lelongan. Jika terdapat lebihan, maka hendaklah dipulangkan kepada penggadai. Yang ketiga, kad dalam produk himpunan kontrak, instrumen kewangan derivatif, iaitu menghasilkan produk deposit berasaskan himpunan kontrak, mudharabah dan al-qard. Sebuah institusi kewangan Islam juga mencadangkan produk deposit yang berasaskan himpunan kontrak, mudharabah dan qard dengan menetapkan kadar mudharabah 60% dan kadar dana al-qard 40%. Selain itu, Majlis Penasihat Syariah juga memutuskan himpunan kontrak, mudharabah dan qard dalam satu produk deposit dibenarkan. Selain itu, kita beralih kepada rukun dan syarat al-qard. Dalam rukun dan syarat untuk al-qard, ada 3 rukun. Yang pertama, akad transaksi. Akad transaksi lebih dikenali sebagai syirah. Syirah bermaksud apabila kedua pihak bersetuju atau berkeinginan untuk melakukan akad tersebut. Ia juga boleh dikenali sebagai niat seseorang tersebut. Rukun yang kedua, pihak akad. Dalam pihak akad, ia terbahagi kepada 3. Antaranya ialah pemberi pinjaman, penerima pinjaman dan harta yang dipinjamkan. Contoh pemberi pinjaman ialah seperti para ulama bersepakat bahawa individu atau lembaga yang memberi pinjaman disyaratkan ia harus memiliki kriteria kelayakan bersedekah, iaitu baligh, berakal dan rasyid. Contoh bagi penerima pinjaman pula ialah seperti menurut ulama Syafi'i dan Hanafi mensyaratkan penerima pinjaman harus baligh dan berakal, sedangkan ulama Hambali menyatakan setiap orang atau lembaga yang mempunyai hak dan tanggungjawab. Ini bermaksud setiap ulama mempunyai pandangan yang berbeza dari segi penerima pinjaman. Manakala bagi harta yang dipinjamkan, ia harus memenuhi ketiga-tiga syarat pinjaman tersebut seperti barang sejenis yang mudah ditemukan berupa harta dan harus diketahui jumlah dan jenisnya. Kes moden. Kenapa masih ada interest dalam pembiayaan rumah patuh syariah? Pertambahan yang dikenakan kepada penghutang tidaklah dianggap sebagai riba tetapi sebagai caj. Kerana yang pertama, perbankan Islam adalah sebuah institusi yang berdaftar dan mematlamatkan keuntungan dan bukanlah suatu agensi percuma. Namun, semua khidmat mereka hanyalah yang dibenarkan syarak sahaja. Yang kedua, untuk menjalankan pelaburan bagi mengukuhkan ekonomi dan mengekalkan pelabur sedia ada. Yang ketiga, bagi membayar gaji pekerja. Yang keempat,
untuk menanggung kos-kos operasi yang dijalankan. Bagaimanakah hukum bagi mereka yang menggunakan Shopee Pay Later? Penggunaan Shopee Pay Later adalah haram kerana melibatkan riba sewaktu pembayaran balik secara ansuran. Namun, status hukumnya boleh berubah kepada harus jika caj yang dikenakan adalah caj pemprosesan dan caj lewat bayar yang menepati syarat-syarat berikut. Caj pemprosesan. Yang pertama, hendaklah kos yang sebenar. Yang kedua, bukanlah kos secara tidak langsung seperti pembayaran gaji pekerja dan sewa pejabat. Yang ketiga, caj berdasarkan kadar sebenar kos pengurusan dan bukanlah secara peratusan yang akan berlakunya penambahan. Yang keempat, boleh dikenakan caj secara anggaran jika tidak pasti kos sebenar. Namun, setiap lebihan perlu dipulangkan jika telah mengetahui kos sebenar. Caj lewat bayar. Yang pertama, disebabkan kerugian yang dialami kerana pembayaran secara ansuran. Yang kedua, bukanlah kerana denda maupun pendapatan tambahan syarikat. Bagaimanakah hukum bagi mereka yang berhutang untuk menunaikan ibadah haji? Hukum bagi orang yang berhutang untuk menunaikan ibadah haji adalah harus dan dibenarkan. Namun, mereka perlu memenuhi syarat-syarat berikut. Yang pertama, mestilah pinjaman tersebut tidak melibatkan riba. Yang kedua, mestilah orang yang berhutang mempunyai pendapatan yang melebihi daripada kos sara diri dan tanggungannya. Yang ketiga, pinjaman yang dibuat atas dasar menyegerakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kes klasik. Hukum membayar mahar secara hutang. Pemberian mahar boleh disegerakan maupun ditangguhkan dan hukum membayar mahar secara hutang adalah harus, namun berdasarkan syarat-syarat yang telah ditetapkan. Yang pertama, memerlukan kepada persetujuan isteri. Yang kedua, jika isteri meminta pemberian mahar disegerakan, maka isteri berhak menahan diri daripada disetubuhi oleh suaminya. Yang ketiga, jika isteri membenarkan pemberian mahar secara penangguhan, maka isteri tidak mempunyai hak untuk menghalang suaminya. Realitinya agak sukar untuk institusi kewangan melaksanakan prinsip Qard Al-Hasan. Hal ini kerana terpaksa mengekalkan keuntungan yang baik dalam persaingan dengan institusi-institusi kewangan yang lain. Islam juga jelas merupakan agama yang syumul, iaitu menguruskan kehidupan termasuklah dalam aspek pengurusan kewangan. Umat Islam juga dianjurkan untuk menjalani kehidupan secara sederhana dan bersyukur. Umat Islam juga disarankan untuk berhati-hati ketika membuat pinjaman kewangan agar tidak terjebak dalam kancangan hutang. Kesimpulan, Qard Al-Hasan adalah pinjaman yang baik yang sesuai digunakan pada masa kini. Ia juga dapat dibandingkan dengan pinjaman peribadi yang berbentuk konvensional. Dan masyarakat perlu membuat pilihan yang tepat ketika hendak membuat pinjaman.